Saya cuma menceritakan apa yang saya nampak. Kan? Boleh fact check. Cek fakta. Silakan. Buat apa saya nak menipu? Saya cakap benda betul. Tapi itulah masalah orang Malaysia ni. Kan? Memang kalau kita pergi luar negara, mostly, boleh kata dah, saya boleh kata, semua latihan yang kita buat kat luar, Alhamdulillah. Kita pun selalu pergi, FPDA punya training lah, pergi ke negara-negara lain, kita buat training, cross training, dia panggil bilateral training, multilateral training pun ada. Memang mereka puji kita punya sikap-sikap tentera kita. Betul, baik tentera darat, baik tentera laut, baik udara, memang. Saya bagi contoh lah, kita punya Air Force lah. Air Force kita ni sengit tau. Tahu sengit macam mana? Bang, orang lain, helikopter, kalau nak landing, dia landing macam tu, slow je. Bawa helikopter ni lembut je. Orang lain lah. Negara lain lah. Tahu tak Air Force kita macam mana je punya landing? Syuuuuh. Saya tengok depan mata, gila dah pegawai Air Force ni. Tapi memang betul. Kan? Sebab tu saya kata geng-geng pilot kalau Air Force ni, saya memang kata kesenyat dah. Saya pernah kena, saya tahu. Dulu saya adalah pegawai risik pasukan, saya operasi dekat Gubir. Okay? Gubir kat mana? Kat Kedah. Okay. Waktu tu PUTD tak ada lagi. Pasukan udara tentera darat tak ada lagi. Masih gunakan Air Force. Askar-askar yang sedang operasi, dekat dalam, saya duduk kat markas taktikal lah, dekat Camp Gubir. Askar-askar yang duduk kat dalam hutan ni, tengah-tengah hutan atau gunung semua ni, askar-askar kita, battalion saya, dah putus bekalan 2 minggu. Bekalan 2 minggu. Maksud dia dah ration tak ada. Naya tau. Datang, kami hari-hari telefon Radio Set lah, minta tolong Air Force daripada Batu, tolong datang, sebab cuaca tak elok, helikopter tak boleh terbang, kan? Tapi bila sampai kami dah sampai tahap merayu ni, tahu tak, dia punya gila, dia boleh sampai dekat tempat saya pukul 4:30 petang. Matahari terbenam pukul 6:30. Ada 2 jam ni masa. Tahu dia bawa apa? Pegawai Air Force tu bawa apa? Dia bawa Alouette. Kalau korang nak tahu Alouette tu, helikopter yang bulat depan itu macam pepatung tu, yang cermin ni semua sampai ke kaki pun cermin. Tu. Okay. Kiri kanan ni cermin, semua cermin, depan semua cermin. Sampai kat kaki tempat bijak pun cermin. Okay. Tu Alouette. Helikopter Alouette. Dia sampai-sampai, dia jerit dia. Jom. Kelang kabut staff saya masukkan beberapa ration, sebab kenapa kami kesian yang dekat dalam tu, yang dekat dalam hutan tu, dia punya rangsum dah habis. Makanan dia dah habis. Kan? Diorang dah sampai tahap makan umbut-umbut, makan daun-daun. Okay. Lepas tu saya pun naik. Saya naik, saya duduk sebelah pilot tu. Pilot tu duduk sebelah ni, saya duduk sini. Kan? Ada pun terbang. Terbang pilot tu. Terbang dah naik ke atas. Waktu tu, saya masih ingat saya bawa peta. Dia tanya, Hafitri dekat mana? Saya buka peta depan dia. Tuan, kejap tuan. Okey. Tuan, helikopter tuan ke kanan sikit. Kiri sikit. Okey tuan. Depan tu tuan nampak tak selang ada 3 bukit tu? Bukit tu tuan. Macam tu je. GPS tak ada. Tak ada GPS. Apa pun tak ada. Ni betul-betul zaman dulu punya ni. Tu ujung tu tuan. Dia pun okey. Dia pecut. Guys. Elok-elok dia pecut. Awan turun bang. Awan turun hujan. Saya dah nampak dah bukit tu hujung kecil je. Kita dah ikut peta dah, kita tahu dah jauh. Dekat marker hotel tu, memang jauh gila. Kecil je sana. Hujan turun guys. Tahu tak pilot tu suruh buat apa? Ini kita punya QDM ni semua sengit otak dia orang ni. Fitri kau pegang ni kejap. Tahu tak dia suruh? Ni. Dia suruh pegang. Fitri kau pegang kejap. Tuan, saya pegang nak buat apa tuan?
Kau pegang kejap, kau pegang kejap. Saya duduk sebelah sini. Saya pun pegang lah. Benda orang tua ni buat ni. Menggigil ni menatang ni. Kan? Kau jangan tekan apa-apa. Tak tekan, saya tak tekan. Nah, pegang. Helikopter duduk terbang ni. Yang tu. Kau tahu dia buat apa? Dia buka tingkap. Dia ambil ada kain, dia lap. Wiper dia rosak. Dia ambil kain satu, dia hulur tangan dekat luar, dia lap. Dia lap macam tu. Kau okey tak, Fitri? Okey tuan. Macam tu. Lepas tu, dia masuk balik. Mai aku pegang balik. Saya rasa nak terkencing dah waktu tu. Saya rasa nak terkencing dah. Demi Allah, itu yang berjadi. Saya kata, saya kalau geng pilot Air Force ni, saya memang, saya fikir dua kali dengan dia orang ni. Kan? Dia orang ni bukan betul ingat. Otak dengan dia orang tak betul. Saya ingat dia otak dia orang ni. Kan? Dekat KTU, dia orang terlebih kena basah. Rasanya lah. Nak jadi pilot QDM memang susah. Saya tahu. Saya dulu 6 RMD je. Dekat sebelah KTU je. Saya tahu dia punya latihan. Memang teruk. Tak tahan, janganlah jadi pilot Air Force. Pilot Air Force, nak pakai lambang tu, tahulah nasib kau. Tapi betul lah. Saya dulu 6 RMD dulu, sebelah dengan Kolej Tentera Udara. Dekat Lostar. Saya tahu lah. Diorang punya training macam mana. Diorang punya training, sambil kau bawa ni, kau tengah bawa kapal terbang, kapal terbang tu kan, jurulatih kat belakang tengah ketuk kau dengan kayu. Bodoh, bangang, ketekung. Sambil kau bawa lah kapal terbang kau tu. Ketekung. Dengan maki subhasana, tak payah cakap lah. Okay. Tu, cerita dia. Jadi tu, dia sampai dekat tu, dia tak landing. Dia hover je kat atas tu. Saya buka pintu ke belakang. Geng-geng askar dah dekat bawah lah. Saya tendang tendang makanan tu ke bawah. Ada waktu tu dengan ni sekali, campak lah. Baling kan. Lepas tu, Fitri ke mana lagi ni? Sana pula tuan. Bukit sana tak? Bukit sana pula. Dia pun pusing tu. Tuan pergi pula ke sana. Hari tu kami dapat hantar dalam 5 tempat. 5 tempat. 5 LP. Hantar. Dengan elowek. Bang, daripada pos terakhir, elok-elok je naik daripada tabung ni bukit. Helikopter ni kita dah hover bawah ni. Dah sampai semua dah habis. Dia naik je atas. Dah maghrib guys. Gelap. Saya dengan pilot tu gelap. Bukan ada lampu. Fitri, kau ingat kau tahu jalan balik tak? Tahu. Tuan ingat tak? Boleh. Dia cakap boleh je ayat dia. Dengan gelap gelita, tak nampak apa benda pun. Saya duduk dekat cermin tu tengok. Mana Kem Gubir? Dengan hujan, kau tahu tak? Dengan hujan. Dengan hujan. Waktu malam. Dah kat pukul 8 dah waktu tu. Mana Kem Gubir? Lepas tu nampak daripada jauh. Tu ada cahaya-cahaya sikit. Turun. Yang bestnya dah turun, dia hantar saya. Dia bukan kan dia landing tu, dia mati dah enjin, tidur tempat dengan makan ke apa kata pakai ni. Tak ada. Dia turun kan. Kata tak apa, aku jalan tu, dia belah. Itu. Tu kata kalau pilot QDM ni, saya kenal berapa orang dah pilot QDM ni, memang saya cukup tahu dia orang ni. Bukannya betul sangat otak dia orang tu. Memang handsome, muka semua handsome, baik kan. Senyum kan, gaya pakai spek semua, tapi semua otak sengit tu. Siapa kata otak sengit, saya tahu. Dia orang tu otak tu. Kan? Semua hardcore kata orang. Hardcore. Muka handsome je semua. Kalau hari kemerdekaan tu, muka handsome, pakai siap lambang macam tu. Kan? Tapi otak semua gitu. GPS ikut pakai niat hanya macam boleh kurang macam tu lah. Kan? Memang hati kering. Itulah kata kalau orang tanya pasal askar. Guys, 10 brigade para. Itu pun sengit ke semua tu? Dalam tu. Macam mana saya tak kata sengit? Askar lain terjun satu kapal terbang tu, dia buka satu pintu je. Satu pintu je terjun. Okey, seorang.
Tahu tak askar kita macam mana? Askar kita ni bukannya betul sangat sengit. Pintu kapal terbang buka dua belah, kiri kanan buka. Lepas tu bila terjun payung tu terbuka. Tring, terbuka. Lepas tu kat bawah dia belaga. Keteng. Ya ilaha illallah. Tu panggil askar kita. Kalau orang lain, angin lebih daripada 5 knot angin, orang tak terjun dah. Kapal terbang tu bawa, okay, sorry. Lebih daripada 5 knot, tak terjun. Tapi askar kita tak. Dia bukan kira 5 knot tak 5 knot, dia tengok siapa ada bawah. Ada panglima bawah. Okay, terjun. Tak kira 5 knot ke, 10 knot ke, 15 knot ke, kan? Kilat ke, topan ke, terjun. Tu saya kata, askar kita ni memang banyak tak betul, semua sengit. Kan? Kalau korang nampak tu perbarisan semua pakai smart tu, waktu kemerdekaan tu, memang nampak smart, tu otak semua sengit. Bukan betul kan apa tu? Kan? Orang ajar buku lain, kat buku ajar lain, buatnya benda lain. Tapi itulah hardcore bang. Waktu kita kena yakin dengan kita punya kebolehan kita. Ya betul kita tak moden, ya betul kita tak banyak peralatan, ya betul kita tak canggih sangat, kan? Tapi hati jiwa kita keras. Alhamdulillah. Okey. Selagi kita ada anak-anak muda kita ataupun anggota kita, tak kisahlah pun anggota tentera kita ke yang mana yang selagi ada yang berjiwa macam tu, okey. Okey? Okey. Orang lain tak buat bang persembahan tembak kaki, tembak sniper ikut celah kaki. Kami buat bang, tu kerja gila semua tu. Kan? Kalau dalam askar kami panggil sirkus. Persembahan sirkus. Tapi sirkus semua tak betul, semua sengit. Okey. Tuan Jerung. Jurulatih 10 kali ganda lagi sengit. Tu standard. Tu standard. Rasa macam ayah-ayah bercerita. Anggaplah macam ayah-ayah ke, abang-abang ke. Macam boyfriend-boyfriend bercerita tu malam. Tu sudahlah. Memang jurulatih pun sengit juga. Kan? Jurulatih memang kena sengit. Kalau dia tak sengit, dia tak boleh jadi jurulatih. Kan? Macam saya cerita dulu lah. Kan? Tengku, tahniah Tengku kerana dah buat F-sealing, bagus. Memang teknik Tengku tu nampak gayanya ada peningkatan. Apa kata Tengku, panjat balik naik ke atas, saya nak tengok sekali lagi. Bahasa tu lembut je. Bahasa jangan kasar-kasar bang. Bahasa kena lembut. Kena tenang je. Lepas tu dia pun naik. Okey, turun balik. Naik 5 tingkat tu. Lepas tu turun balik. Dah turun balik. Bagus Tengku, bagus. Saya rasa tadi macam saya tersalah nampak lah. Boleh tak Tengku naik sekali lagi? Naik kau 10 kali. Naik turun. Nak tengok mental tahan tak? Naik 5 tingkat. Turun dengan tali. Naik lagi tingkat. Dia turun kita puji. Tanya. Jurulatih memang kena sengit bang. Jurulatih tak boleh lurus. Kan? Tanya, well done Tengku, well done. Terbaik. Silakan. Naik gila. Kena naik lagi tuan. Naik. Silakan naik. Kan? Dia kena bertenang ya. Jadi tuan ada masalah mental tak tuan? Saya memang disahkan tak betul oleh pakar psikologi tentera. Cakap tu tengah. Saya memang disahkan otak saya tak betul oleh pakar psikologi. Apa benda lah nama pakar psikologi? Kan? Lepas tu suruh jawab soalan tebal ni.
soalan tebal ni. Saya pun jawab lah. Kan jawab. Waktu tu nak buat nak dapat penilaian pengoperasian, dia panggil operational readiness punya ni. So kita pun buat lah untuk sniper. So tulis lah. Jawab lah soalan. Dia ada 5, jawab nombor 2, jawab. Kan? Boleh dapat keputusan. Sniper yang bernama sekian tidak digalakkan operasi kerana mempunyai mental yang tidak stabil. Saya dapat keputusan tu, saya bangga tau. Bangga. Bangga. Aku punya mental tak stabil ni. Ni dah dapat pengiktirafan ni. Well done. Demi Allah, tahun 2013. 2013. Kan? Doktor kat dalam tentera kan ada doktor pakar psikologi apa semua kan. Doktor tu datang dekat ni. Kebetulan saya ada dekat Pulpak, Pusat Latihan Komando tu. Saya bukan komando tapi saya ada kat situ sebab geng sniper berkumpul. Kan? Berkumpul buat retraining. Kami buat retraining lah macam tu lah. Retraining re-evaluate, macam jeneri. Jadi salah satu dia tu, dia punya pakar psikologi, pakar kaunseling yang psikologi datang. Jadi dia bagilah soalan kepada semua sniper-sniper yang ada ni untuk membuktikan sniper mana yang masih boleh beroperasi, mana yang dah kata orang dah tak layak beroperasi ni. Kan? Kami jawablah soalan tu. Kan? Saya jawab semua soalan-soalan. Lepas tu besoknya bila hari tu hantar, besoknya dapat keputusan, kira jelas tanda lah semua tu. Kan? Sekian nama ni adalah tidak didapati mempunyai mental yang tidak stabil. Tengok nama saya ada. Well done. Saya bangga dapat keputusan tu. Bangga saya dapat keputusan tu. Cuba nama askar. Plus stabil maksud dia, baik aku jadi cikgu sekolah. Kan? Baik aku jadi cikgu sekolah ke, cikgu tadika ke, apa benda ke. Kan? Kita kenalah. Ni. Pakar tu pun saya ingat juga tuan. Mungkin kot. Aduh. Kedua dah. Kenapa sahabat-sahabat tak tidur lagi ni? Doktor tu pun mental juga tu tuan, saya yakin. Kenapa sahabat-sahabat tak tidur lagi? Aku 2 dah. Bukan ke waktu cuti waktu ni. Kan? Saya tak apa sebab saya duduk seorang. Cuti. Besok hari Ahad mesti ramai orang berjalan. Kan? Saya jalan jam besok. Navy kita macam mana tuan? Navy saya tak apa ramai lah kenal. Kan? Adalah sikit-sikit saya kenal waktu saya dekat Sandakan. Sikit lah dekat Kota Kinabalu ada sikit. Lepas tu yang sama-sama berkursus dekat saya, dekat Maktab Turus pun itu, saya kenal macam tu je lah. Navy dia ada satu benda yang saya respect. Navy mereka ada satu sikap yang saya respect. Yang sikap tu tak banyak, boleh kata tak ada lah dekat dalam tentera darat. Sikap mereka, kalau mereka nak sesuatu, contoh, mereka perlukan sesuatu barang. So mereka buat permohonan. Okay, kami perlu, contoh saya bagi contoh. Contoh kalau mereka perlukan 10 biji tilam. Saiz sekian, jenama sekian, semuanya ikut spek sekian. Ikut spesifikasi mungkin ni. Dia nak 10. Katakanlah kerajaan hantar bagi kat mereka 3 ataupun bagi 6. Perangai mereka akan reject semua sekali. Itu panggil Navy. Dan saya respect perangai tu. Mereka kata dah, aku minta 10. Aku minta 10, bukan minta 6. Kalau tentera darat tak, minta 10, dapat 3, Alhamdulillah dapat juga daripada tak dapat. Ada. Navy lain. Navy hang bagi kat dia barang tu, hang tengok dia buat apa. Itu panggil Navy. Saya tahu. Dan saya respect sikap dia. Baik daripada peringkat bawah sampai ke general. Kat Navy lah. Kat tentera laut kita. Baik daripada tu sampai ke bawah. Memang betul.
Mereka straight je. Mereka tak banyak cakap. Mereka kata nak ni. Sebab tu saya suka kadang-kadang kalau ada latihan-latihan yang Navy jadi bos, Navy jadi organizer, confirm teratur. Dah tahu dah. Tak ada kau timnya. Kalau Navy, kalau dia atur, dia tak ada kau tim. Semua settle. Itu Navy. Kalau tentera darat ni dia lain sikit. Kita boleh bincang lagi. Dia ada inisiatif tu terlebih. Kan? Saya tahu. Lasak tak Navy kita tuan? Sama je. Darat laut udara sama je. Dia punya bila latihan kadet mereka, latihan rekrut mereka sama je. Memang belasas macam ya. Saya tahu lah. Kan? Darat banyak tolak ansur. Banyak politik. Dia lemah lembut sikit. Tuan kadet intake berapa? 1995. Dia punya gila sama je. Navy tak boleh hentak kaki tu. Itu cara diorang kawat. TUDM macam Navy. TUDM saya dah cakap dah. Pascal senyap. Pascal sama lebih kurang macam Pascal. Diorang senyap di mulut. Aku pelik nak bercakap sepatah payah dengan diorang. Kan? Tapi bila kita dah masuk join dia tu, dia punya peramah tu lain macam. Tapi Navy tak. Pascal tak. Kita dah rapat dengan dia pun dia tetap senyap. Rumah perangai macam tu. Tak tahulah, mungkin diorang ada chop kot. Kan? Chop dekat diri diorang ke. Jadi tu mesti jadi lain. Betul, kita berpelik. Komando darat kita senyap tak tuan? Tak. Komando darat kita okey. Komando darat kita dia macam mana nak cakap? Diorang itulah, selama saya bergaul dengan diorang, dia okey, diorang ramah. Tapi memang kita tak boleh nak kalahkan diorang. Bab larian memang tak boleh nak kalah. Bab kederat, 4 kerat, aduh. Saya pun tak faham nak datang tenaga mana diorang ni. Tuan sorry sikit pasal pengamal pocong, betul ke susah nak buang balik? Tak tahulah siapa suruh amal benda-benda haram. Pengalaman paling gila tuan dengan komando darat. Tak boleh cerita sangat. Saya tak banyak lah dengan dia orang, tapi saya tak boleh cerita sangat. Tak boleh cerita. Saya terbayang lah, tapi benda cerita tak boleh. Salam tuan, minta pencerahan mengenai Tok Seban Hijau. Kenapa Tok Seban Hijau? Tok Seban Hijau kat Gunung Jerai, tu gelaran dia. Isteri beliau bernama Nenek Bidan Susu Lanjut, gelaran juga. Makam Nenek Bidan Susu Lanjut tu dekat Kamunting, Taiping, dekat tanah perkuburan Islam kat situ. Cuba tengok kat situ ada. Makam zahir lah, makam batin ni jangan tanya kat mana. Ada ke? Tuan ni Abang Roshamno ke? Tak ada kena-mena. Ceritalah tuan, kan dah pencen. Amboi. Bukan maksud saya dah pencen saya boleh cerita semua. Tak semua benda ke bila dah pencen boleh cerita. Kan? Kecuali bila saya dah naik angin lagi saya buka. Tapi saya tak naik angin lagi, saya tak boleh. Kan? Kalau naik angin, contohnya orang duk cocok-cocok, duk geram, saya buka. Kan? Tapi saya suka bertenang-bertenang. Tok Esa, ya betul. Kedua dah ni. Tuan ni dua pupuk Aaron Aziz ke? Dia punya soalan. Dulu jumpa tuan di kapal Resort Sempurna. Ni si Shell.
Ya. Saya duduk kapal lain berapa lama? Sekali 3 bulan. Lepas tu datang lagi. Tapi tak duduk lama lah lepas tu. Tapi yang 3 bulan tu, tu lama. 3 bulan duduk atas air. Tengah-tengah laut. Korang cucuk saya, kau ingat saya saya ni kan? Aduh, korang. Kapal air hadir. Oh, orang kapal air. Nanti saya nak pergi balik lah kapal air tu. Okay? Tuan apa komen tuan tentang anak veteran kita yang kena langgar? Saya pun veteran juga. Saya memahati ya. Angin, saya tengah angin ni. Kan? Siapa cuba cover-cover tu, tengok apa jadi kat korang ni. Kau try lah cover macam ni. Korang dah kacau seorang anak veteran. Kau tengok lah. Kan? Aku runtuhkan semua sekali. Ya? Tak mau cakap banyak. Saya cukup bagi emoji. Saya cukup. Tu warning tu. Kan? Dia kira angin korang, angin kita orang, korang tak sedar Okey. Tuan terlibat ke olah dulu? Sekejap je lah. Okey, jomlah kita. Jom. Macam mana? Nak sambungkan live? Ngantuk dah ni. Kau tak ngantuk dulu? Lek lu tuan. Lah, minum dulu. Tenang lah. Malam masih muda. Veteran ni ada grup. Veteran ni dia lain macam sikit. Okay? Kalau dia sebut veteran ni, dia akan terasa semua sekali bekas tentera. Semua. Sebab tu askar ni dia punya comradeship dia punya kesatuan dia kuat. Bukan saja dalam tentera, bila dia dah pencen. Dah pencen dah itu, dia dengar benda tu dia mula angin. Saya tahu. Ayah saya pun veteran tentera, saya pun veteran tentera. Kan? Jadi apa-apa berlaku dekat keluarga veteran, kan? Benda yang zalim berlaku, kau tunggu. Kan? Tengok negara terbalik, kau cuba. Tun Mahathir tahu kekuatan veteran. Orang politik sebenarnya tahu. Orang politik semua tahu. Datang kepala gila, kau tunggu. Kan? Pakat-pakat kancing gigi dah, betul. Semua dia tunggu ya. Kan? Walaupun yang pencen tu adalah dulu dia tukang masak dalam tentera, tapi dia tetap veteran. Kan? Kamu tak takut mati? Ingat lah. Tak takut kan? Tak takut mati. Ingat tu ya. Dulu. Anak tu ada masuk jam? Tak ada, saya tak pergi.
Last Tuan masa Gunung Jerai kena kepala air dulu, dah ada tanda-tanda beberapa hari awal ke? Dulu apa Tuan? Tak payah sebut lah. Biarlah. Biarlah, belum masa je lagi. Belum masa. Ilmutan pula. Apa dia? Khasiat batu tok wali. Kenapa duk tanya pasal batu tok wali, batu tok wali? Batu je pun. Dia macam magnet. Batu tabashir, batu tok wali. Kan? Kulit nak stok tak ada, saya tak ada stok dah. Tuan dah tahu kan masa kepala air tu nak jadi. Yalah, Allah bagi panduan. Itu yang saya boleh kata. Hadir dari RGK Tuan, kami kat sini pun menggigil lah, berdesing telinga kena kata. Ya. Sabar. Tak tengok kepala gila kita lagi. Tak tengok lagi. Kan? Tak tengok lagi kepala gila veteran, kepala gila ni diorang tak tengok lagi. Kan? Air tu datang di kolam atas gunung. Tak ada kolam atas tu. Mana ada kolam? Tuan, Bunyat Ud bila nak repeat lagi. Tak buat dah Bunyat Ud. Susah dah buat dia. Kan? Cikgu tahu tak amalan arwah Azri Gunung Jerai masa arwah hidup? Inilah, orang kata dia gila kan? Yang peliknya, bila dia duduk dengan saya, bila saya tanya soalan-soalan, mula-mula kita tanya soalan asas. Dia boleh jawab. Tak apa lagi. Saya kadang-kadang, kita tahulah teknik soal siasat. Kita ada belajar 18 style soal siasat ni. Lepas tu kursus risik tu. Jadi kita cucuk sikit tanya. Mak baca ayat ni. Betul. Saya tanya lagi soalan lebih mendalam. Dia boleh jawab lagi. Dia punya amalan yang saya tengok. Dia ni taksub. Tapi taksub bukan taksub yang buruk, taksub yang baik. Dia taksub pada siapa? Dia taksub pada Rasulullah. Dia taksub pada Nabi Muhammad SAW. Mulut dia duk berselawat, duk berzikir, selawat, zikir, walaupun nampak dia macam tak betul. Kan? Memanglah dia tu nampak macam gila. Memang dia gila. Dia gila pada Nabi Muhammad. Dia taksub pada Nabi Muhammad. Kita gila kan siapa? Kita taksub pada siapa? Kita taksub. Betul tak? Itulah. Beliau meninggal pun alhamdulillah lah saya dapat hantar beliau dan sampai ke Liang Lahat, dan saya dapat sponsor semua sekali daripada urusan perkebumian sampai ke kenduri saya sponsor. Dan terima kasih semua sahabat-sahabat yang support saya waktu tu, support produk Tua Hutan waktu tu. Hasil duit tu lah yang saya gunakan support tu. Okay. Kita tak suruh TikTok Tuan. Itulah. Macam nak cari tempat perlindungan masa sesat kat hutan Tuan? Amalan zikir tu amalkan, share Tuan. Saya tak banyak zikir lah. Saya pun bukan ahli zikir. Cuma kalau nak nasihat, saya nasihatkan satu je lah. Selawat. Kerana di dalam selawat terdapat dua nama yang sangat mulia, teramat mulia, maha mulia, iaitu nama Allah dan nama Muhammad. Jadi setiap kali kita berselawat, kita dapat, itulah zikir, itulah juga selawat. Zikir kerana menyebut nama Allah selalu, zikrullah. Dan juga kita memuliakan Nabi Muhammad dengan selawat. Itulah kelebihan selawat. Dan dalam selawat saja yang terdapat sifat ketuhanan dan sifat kehambaan. Ketuhanan itu siapa? Allah. Kehambaan itu apa? Muhammad. Rububiyah dengan uluhiyah. Di situ.
Jadi selawat tu adalah benda yang paling indah. Kalau nak buat itu pada saya buat itu. Ya? Okey, jom. So, siapakah Tuhan, siapakah hamba? Itulah. Tuan askar Malaysia Indonesia mana lagi sengit? Tak boleh nak cakap sebab saya tak duduk dalam askar Indonesia, tapi kalau askar Malaysia saya tahulah. Okay. Tuan macam nak tentukan waktu selawat kalau dalam berada dautan? Matahari pun ada, ikut ni adalah cara-cara dia. Umur tuan berapa tuan? Nampak muda. Yang tanya, tanya lelaki tak mau lah, tak mau jawab. Kalau tanya perempuan tu okey sikit. Wah, ada semangat lah. Tak, kalau berasa dengan tuan dengan Mak Rosdi ke? Saya tak kenal. Tuan bila nak main baling? Oh, selalu main baling. Ni hari Isnin ni pergi baling lagi. Okey, anda nulis lasak tak tuan? Lasak. Guys, kena ingat jangan sebagai anggota perangai semua anggota Jabatan Kecaman. Masalahnya nila bukan setitik. Saya bukan nak cakap. Nila bukan setitik. Kalau nila setitik kami tak kisah. Ni nila dah sebaldi tu memang nak naik angin ni. Sorry ya. Jangan sampai saya buka satu-satu tukang. Kan? Saya tenang je ni. Okay? Okay. Boleh ke rakyat Malaysia punya petentera persendirian? Ikut. Tak boleh. Saya rasa tak boleh. Tak ada dalam kita punya perlembagaan dengan warta. Tak ada. Tuan kat Jerai tak ada pokok sepetir ke? Mungkin nama tu lain kot. Kan? Okey, 2.20. Jomlah kita. Rehat. Okey? Komen berpelantar. Ya, punya komen. Tu amalkan selawat ke? Apa yang boleh amal, kita amal lah. Kan? Korang cucuk-cucuk saya ingat saya kau cucuk saya senyum ya, tenang, buat layan. Kan? Ingat tak dari mula-mula kita beritahu teknik kenapa buat kerja macam mana kan. Dia tenang, dia 4-5 hari dia perhati, relax, esok saya kau kena. Kan? Dia tenang, dia jangan banyak, dia tenang, relax, tengok. Cukup 4-5 hari lagi, kena. Kan? Tanya 4-5 hari ke sebulan, 2 bulan lagi kau kena. Dia tenang ya. Dia simpan, susun strategi, susun. Cukup masa jalan. Kan? Jalan pun step by step. Tuan, kenapa ya sejak 2 menjak ni saya jadi trauma nak makan roti dengan pelantar? Dulu memang tu battalion turun kalau gaduh ya tuan. Lecturer cerita lu. Tu betul. Ni muka je. Kena bawa dulu. Sampai kena tangkap dengan MP. Dekat Taman Johor Jaya. Lepas tu dekat Kota Baru. Tuan mengenai tadi skill, attitude. Skill, knowledge, attitude. Skill, knowledge, attitude. Tuan dah lama tak live kat Gelanggang Silat. Saya pun sibuk dengan urusan saya. Wife saya beli pelantar. Saya gelak tak pernah beli, takkan sebab. Famous saya Johor Jaya. Dulu. Tuan, satu cerita lagi sebelum end live weekend ni tuan. Okey. Cerita apa? Cerita apa?
Cerita hantu pula. Oh, cerita hantu pula. Pelantar kat rumah saya dah buang. Tuan, cermin bulu perindu dah tak ada ke? Ada lah. Tekan sini. Ada dekat Tito Shop. Jazakallahu khairan. Amin. Terima kasih. Syukran jazilan. Cerita perang, cerita gempur, cerita ni, cerita ni. Cerita huru-hara apa ni? Huru-hara 2024. Oh, tak payah. Tu benda belum berlaku. Cerita gayung tak mau. Ketiga dah tuan kan. Okay, sekejap lah. Saya tengah cari idea ni. Saya tengah baca komen. Jarak tibai polis pun tak boleh. Kisah-kisah lama tak payahlah. Kalau nak cerita tu, korang cari kisah ni. Korang cari kisah Kampung Morton. Kampung Morton Melaka yang dikepung oleh tentera. Korang cari kisah tu. The case dia start dekat stesen bas Melaka. Lepas tu turun satu, semua turun, memang pecah habis tu Kampung Morton tu. Kampung Morton Melaka. Cuba korang cari kisah tu. Saya tak terlibat lah. Tak ada. Tapi saya tahu lah kisah tu. Kan? Salam tuan, MB Kedah sengit juga ke tuan? Sebab dia pun ada basic training tentera Rotu TUDM. Tak cukup sengit lagi tu. Tu belum cukup sengit lagi tu. Black Ghost tuan. Oh, tak boleh cerita lah pasal ghost. Nama pun ghost. Kalau saya cerita, macam ni dia orang nak buat kerja. Betul tak? Ghost ni tak kisahlah. Ghost yang askar ke, ghost polis ke. Mana boleh cerita ghost? Kena faham beza di antara undercover dengan ghost. Undercover, dia ikut spesifik masa dan dia punya report, cara dia laporkan tu, pelaporan sesuatu tugas itu ikut mission tu je. Kalau ghost ni, nama pun ghost. Kan, sepanjang-panjang ni ghost je. Tu ghost. Ringkas lah, itulah ghost. Okay? Rameno nak cerita hantu. Cerita hantu Yang kisah jin setan tu saya cerita banyak kali dah. Benda tu dah viral lah. Yang kisah jin Islam semayang tarawih dengan saya pun saya dah cerita dah. Banyak kali dah. Kisah buatan orang santau tu pun saya dah cerita dah. Cerita pasal kucing. Kisah pergi Indonesia. Hutan paling keras. Orang minyak. Kisah langsui itu seram tuan. Sampai bawa ke mimpi. Apa pula? Kisah tu yang langsui tu. Kurang ajar langsui tu. Dia macam ni guys. Benda-benda macam ni kan. Kita jangan berlembut ni. Kita kena ada perasaan marah. Memang terkejut. Yang kisah hantu dalam kereta saya pernah cerita kan. Kisah hantu dalam kereta tu yang dekat apa tu. Kisah hantu dalam kereta tu yang tak pernah dengar lagi tuan. Oh, tak pernah dengar lagi ke? Lah, kisah hantu dalam kereta tu tak pernah dengar. Kisah Polo saya dah cerita dah. Yang dia orang masuk tempat kita tu, yang saya bawa dia orang. Tu dia punya ilmu dia tak macam mana dah. Kisah Iban Tracker tuan, saya nak cerita banyak tak boleh lah. Sebab itu Major Johnson pun cerita pun saya pun agak ingat-ingat lupa kisah-kisah yang dia cerita tu. Banyak kisah dia cerita saya dulu. Kisah hantu dalam kereta tuan tak cerita lagi. Oh, iya kah?
Betul kita boleh tubuh hantu kalau jumpa. Betul. Macam mana nak kata betul je? Tengok hadis. Tengok hadis. Para sahabat cekik jin yang menjelma kat depan. Ada yang tikam dengan pedang. Ada yang bertumbuk dengan jin. Ada yang baling batu. Kena. Ada yang kejar sampai terkencing. Bukan Nabi, sahabat. Okay? Cari hadis-hadis tu semua. Nabi tak cakap lah sebab Nabi kan. Rasul. Okay. Soalan. Tuan, saya duduk di hutan kampung. Adakah saya dikira expert hutan? Ya kot. Sebab hutan kampung tu ada traffic light. Dia ada highway pula sekarang ni. So, bolehlah. Bolehlah. Anggap je lah. Kalau dah light kan tuan pergi umrah. Saya pergi umrah. Lepas tu saya balik. Lepas tu saya sambung kan. Selebih tak boleh cerita. Selebih tak boleh cerita. Dekat tu je. Kisah hantu dalam kereta lah. Okay, kisah hantu dalam kereta lah. Tahun Okey, kisah satu dalam cerita. Cerita pasal girlfriend Rusia tuan. Tak boleh. Tak boleh. Saya sayang sangat kat dia tu. Tak boleh, tak boleh. Terbaik tu. Kan? Tak berani. Bukan tak berani. Mana boleh terang-terang. Kan? Kan? Cukup bagi tu sudahlah. Sebab kawan-kawan dia ada dalam ni. Kawan-kawan dia cakap kat dia. Kan? Ah. 1990 1999 ke tahun 2000 macam tu lah lebih kurang. Tak silap saya 1999. Jajak. Semua tujuh. Lebih kurang lah. Korang bukannya penting kan 5 tahun. Tapi lebih kurang waktu tu lah. Kereta pertama saya adalah Honda Accord 200i. Kereta pertama Honda bang. Tahun 1999 bang. Ramai dalam ni tak lahir lagi pun. Mungkin tengah pakai Pampers. Abang Fitri Hang dah pakai Honda tu. Enjin 2000cc. Okay? Tapi kalau waktu tu siapa pakai Honda macam tu nampak macam kereta orang tua lah. Okay. Lampu dia tu cik macam prelude. Cik. Okay. Waktu tu saya dah lieutenant. Honda Accord tu. Itulah kereta pertama saya. Beli dekat Jalan Ipoh, KL. Bawa balik ke Kelantan. Laju kereta tu. 2000cc kot. 2.0. Saya dulu duk ulang alik daripada Kota Baru ke Alostar. Jadi hujung minggu saya memang ulang alik. Okay. Honda apa tu? 200i. 200i. Okay. Jadi satu hari tu saya memang hari Jumaat lah. Saya balik. Lepas makan malam. Bergerak balik. Bila saya balik tu sampai kat Jeli. Okay lagi. Naik jalan lama Tanah Merah. Sampai ke Jeli. Batu Melintang. Naik ke atas. Bila start sampai ke Empangan Pergau. Sampai ke atas ke
Dia panggil puncak Tituangsa tu kan. Hentian Tituangsa sekarang tu. Dulu tak ada apa. Tanah kosong je. Lepas tu turun balik. Lepas tu naik balik. Turun. Sampai dekat Gerik. Okey, dulu jalan daripada Gerik. Dia tak terus tau. Dia tak ada jalan tu. Dia kena melalui ke Pengkalan Hulu. Dia kena lalu ke Pengkalan Hulu. Daripada Gerik, jalan dia adalah ke Pengkalan Hulu. Pengkalan Hulu, lepas tu daripada Pengkalan Hulu dia akan turun ikut jalan kampung tu sampai ke kampung bawah tu. Ke Baling. Ya betul, lalu kot Kelantan semua. Waktu saya jalan tengah bawa kereta, layan. Waktu tu dalam pukul 10 setengah itulah. Memang sunyi jalan. Jadi ada kereta. Waktu tu baru lepas kampung Bukit Buluh. Tu kampung Bukit Buluh. Saya ingat lagi. Lalu je dah mula ada kereta waktu tu. So ada kereta lalu ke arah saya. Kan? Lepas tu saya sajalah kan duduk tengah sebelah tangannya. Buat laju sedap Saya ternampak dekat cermin kan. Cermin ternampak macam ada orang duduk belakang saya. Saya tak nak tulis macam tu. Sebab jalan bengkok-bengkok. Kan, saya diam lagi. Relax dulu, bawa lagi. Datang 2 biji kereta lagi. Saya masih ingat 2 biji kereta. Jadi lampu yang limpah masuk dalam kereta saya ni, saya akan terang lah, lama lah sikit kan. Saya perlahankan kereta saya. Saya bagi kereta tu lalu. Bila kereta tu lalu, saya tengok sekali lagi. Confirm. Ada seorang duduk belakang saya. Tepat duduk belakang. Dia pakai baju coklat. Baju Melayu coklat. Dia macam ni. Dia duduk macam ni. Dia duduk macam ni. Ni set driver. Ni tempat duduk kosong. Belakang ni, betul-betul kat belakang ni. Dia duduk macam tu. Rambut dia hitam-hitam tapi ada uban-uban sikit. Saya tengok-tengok. Tarik nafas, buka tingkap. Buka apa? Bukan apa sebab buka tingkap tu. Sebab kalau jadi apa-apa aku boleh lompat ke tingkap. Sebab on record kan dia punya pintu tebal, takut dah lompat tu payah. Jadi saya sebab salah waktu tu. Saya fikir aku nak berhenti apa benda jalan tengah hutan tu. Kan, macam mana saya nak berhenti ke, nak apa, saya pun tak tahu nak buat apa. Saya cuma perlahankan kereta, tutup radio, perlahankan kereta, buka tingkap. Saya terus cakap kat dia. Sebab memang confirm di belakang ni. Saya nampak macam memang nampak ni ada belakang ni. Saya cakap, kau nak duduk, kau duduk, kau sampai tempat kau turun. Itu je saya cakap. Sebab saya tak tahu nak cakap apa benda lah. Dah hati lepas tu baca lah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baca lah. Tapi saya cakap itu je. Kau nak duduk. Sebab saya fikir satu perkara. Kalau betul dia ni ada niat baik ke niat jahat pada saya ke yang tak baik, dia akan duduk dekat sebelah saya. Betul tak betul? Saya tengah bawa kereta, tiba-tiba dia ada kat sebelah, mesti saya terkejut. Mesti saya tarik steering. Mesti saya tu sebab jalan kecil kan, mesti saya accident. Sebab saya terfikir yang tu je. Kata kalau dia betul ada niat jahat, dia akan duduk sebelah. Tapi dia duduk belakang. Dan duduk diam. Dia tak ada nak hulu tangan macam tu ke, tutup mata ke, tak ada. Tak ada. Yang saya pun saya cakap macam tu je. Sampai ni kalau kau nak duduk, kau duduk. Lepas sampai tempat kau turun. Kan? Saya cakap itu, saya buka tingkap, saya bertenang. Sebab salah, nak laju tak boleh, nak perlahan tak boleh. Sampai lepas tu, tahu saya, last kali, waktu sebelum sampai dekat Pengkalan Hulu, kalau daripada Kelantan, kan kita turun-turun tu, kita nampak IPD kan. Ibu pejabat polis Pengkalan Hulu, tepi jalan ni kan, sebelah kiri. Saya nak turun tu, serap saya berhenti. Saya berhenti kereta. Ni tangan dah standby dah dekat tempat buka kereta ni. Prop saya lompat. Saya lompat, saya tengok. Dah tak ada. Tak tahu lagi dah turun. Dah tu masuk dekat mana dia turun, dia punya pasal lah. Kan? Dah tak ada dah. Tak ada. Waktu tu buka semua pintu. Saya buka semua pintu.
Semua pintu saya buka. Oh, dah tak ada dah. Kan? Kan? Lepas tu, saya pun teruskanlah perjalanan tu. Fizikal tu macam mana? Dia lebih kurang macam orang kita. Rambut dia tebal. Saya masih ingat kulit dia ada kedut-kedut sikit lah. So waktu tu saya berumur 20-an, dia dalam nampak macam 50-an. Ada kedut-kedut sikit. Lepas tu rambut dia ada hitam, ada putih-putih, ada uban-uban lah. Tu belakang. Lama kejadian tu tuan, dekat sejam ke. Dekat sejam ke lah saya duduk hadap dia. Tu memang betul. Rupanya bukan saya seorang. Bukan saya seorang. Kan, bila saya tulis benda tu dekat social media, rupanya ramai orang dah pernah kena tempat yang sama, laluan yang sama. Ada yang nampak tepi jalan, dia berjalan tepi jalan. Ada yang nampak tu. Memang sama. Memang sama. Saya pun tu saya bawa lah. Lepas tu daripada Pekalan Hulu tu, saya cepat-cepat tu sampai ke Baling. Dah sampai Baling, okey lah. Parit panjang, keluar kok ni, Jeniang, Batu Lima Sik, Jeniang, Gurun, Alustar lah. Sampai ke Alustar, saya cakap dekat ayah saya, Abah, tadi ada benda menumpang, bah. Saya sampai ke rumah kan, tengah malam lah, pukul 12 lebih. Ada benda menumpang, bah. Benda ni ada macam ni. Lepas tu ayah saya tanya, naik kereta tak baca apa-apa doa ke apa ke? Oh, tak ada. Tak baca. Tu lah pasal. Saya pun diam. Sebenarnya, sebelum saya balik pada petang tu, saya pergi dating dengan awek dulu. Cerita dia, bujang kan. Bujang waktu tu. So, pergi dating. Jadi, niat tu sebenarnya tak betul. Sepatutnya baliklah rumah daripada Kota Baru tu, terus naik kereta, terus balik tu. Tapi tak. Saya singgah pergi dating dulu. Awek Kelantan, awek Kelantan comel, dating dulu. Buat apa patut dulu. Kan, lepas tu baru bergerak balik. Itu cerita dia. Tu tak baca doa, tak baca apa benda pun tu. Ambil kau, dapat penumpang malam tu. Kan? Kisah dulu ni, waktu tu Abel pun bujai lagi. Kan? Solo lagi handsome. Mak terak kan? Tu pengajaran dia. Jampi tak ada jampi, apa pun tak ada. Jahanam. Tapi saya tak tahu tu siapa. Saya tak tahu. Jangan tanya orang Rijalul Ghaib ke jin ke apa, saya tak tahu. Tapi demi Allah memang dia duduk betul belakang saya. Betul tu, itu masalahnya. Saya terlupa. Lain kali kalau dia berjadi lagi kejadian tu, saya nak minta. Nasib baik zaman tu tak ada Grab tau. Kalau ada Grab tu, saya nak claim tu. Kira lah berapa kilometer tu daripada kawasan Kampung Bukit Buluh nak Kelantan tu, nak sampai ke tu. Kira dah berapa kilometer. Bayarlah malam lah tu. Tak kisahlah lah bayar dengan duit emas ke apa ke. Kan? Nasib baik zaman tu tak ada Grab lah. Kalau ada Grab tu, saya nak charge kak. Sampai-sampai bil bayar. Kan? Lepas duit minyak kak. Honda pula tu, betul. Kereta Honda pula tu, suka-suka nak tumpang, betul tak? Okay. Tapi itulah kejadian dia dulu. Jadi siapa yang masih lalu kawasan tu, sekarang kat Greek, daripada Greek terus tembus ke Baling. Dia masuk ke jalan hutan tu kan. Dulu daripada Greek dia tak ada. Sampai kat Greek, dekat tempat mamak tu, kat traffic light tu, dia ikut ke Pekalan Hulu. Saya dulu ulang alik kawasan tu. Kota Baru ke Alustar ni, saya naik motor. Kereta tu, saya bagi ayah saya pakai. So saya beli motor, motor lah ulang alik waktu malam. Waktu malam ulang alik. Daripada, cerita ulang alik ni, ni cerita dia. Nama pun cerita kan. Saya dulu adalah, ni sebab tadi cakap pasal gewer-gewer ni, awek-awek Kelantan ni. Abel Fitri dulu ada awek Kelantan seorang. Anak kata gila tak gila pangai muda-muda ni, anak-anak muda dengar ni, jangan buat pangai saya nah. Ni pengajaran. Jangan ikut pangai Abang Fitri yang ni. Pakcik Fitri yang ni, jangan ikut. Kan? Baik anak muda lelaki, baik anak muda perempuan. Dengar.
Saya dulu adalah seorang orang panggil apa, mata air, kekasih lah, kekasih. Kan? Cantik orang dia, sangat cantik. Orang Kelantan kan, dia punya hidung dia mancung, bibir, muka, Allah, Allah, Allah. Kan? Kata orang kalau dia berjalan tu, dia punya jalan tu, kita tengah tu kita akan tengok dia sampai dia hilang. Macam tu. Dia memang cantik, dia memang cantik. Muka dia, badan dia macam Mahima Chaudhry. Orang kaki Hindustan dia tahulah Mahima Chaudhry. Ataupun macam bukan Karisma Kapoor tak, macam Mahima Chaudhry kot. Macam Rani Mukherjee pun ada muka dia. Serius saya bagi tahu. Okay. Preity Zinta tak. Dia macam Rani Mukherjee pun ada, macam Mahima Chaudhry pun ada. Okay. Madhuri Dixit, betul, macam Madhuri Dixit, betul. Serius. Dan memang cantik. Jadi saya, dan dia kerja dekat Penang, Pulau Pinang. Jumpa dia dekat Kelantan. Kenal dengan keluarga dia semua kat Kelantan. Dia duduk kat Pulau Pinang. Dekat mana? Dekat Bayan Lepas. Cantik orangnya. Jadi kekasih hati. Kan? Satu hari tu, dia hari tu adalah hari biasa, hari bekerja tu. Saya telefon dia. Tanya dia sihat tak? Dia kata demam. Lepas tu saya tanya dia. Waktu tu saya telefon dia dalam pukul 6.30 petang lah. Dan saya ada kat Kota Baru, kat camp Kota Baru. Sihat tak? Lepas tu dia cakap lah, demam. Demam. Suara dia memang lembut tu. Lepas tu dia saya tanya dia, dia demam tak payahlah pergi kerja. Dia kerja kilang. Lepas tu saya cakap, tak payah lagi kerja, pergilah klinik. Lepas tu dia kata tak larat nak pergi klinik. Lepas tu tanya kenapa, tak ada duit ke nak pergi klinik? Dia kata duit adalah sikit. Dia kata dia memang lurus. Kalau ada duit ada sikit tu sikit, memang sikit betul lah tu kan. Lepas tu saya pun dah cakap-cakap lah, letak telefon. Lepas maghrib tu hati saya tak tenang. Aku punya girlfriend dekat Pulau Pinang demam kan. Kesian dia. Saya naik motor, saya start motor, jalan. Bang, saya terus daripada Kota Baru seorang-seorang pergi waktu malam Penang. Saya sampai Penang dalam pukul 12.30. 12.30 malam saya sampai Penang. Motor apa? Motor biasa je. 12.30 malam. Saya pergi dekat rumah sewa dia. Ingat dekat Bayan Baru. Okay. Saya tak pakai motor besar. Sampai kat situ, saya berkata, Assalamualaikum. Kan asrama kan. Rumah-rumah teres tu asrama. Lepas tu, ni ada tak? Ada. Lepas tu panggil dia kejap. Lepas tu dia pun keluar. Dia keluar kata, jom. Kata, Habis buat apa kat sini? Habis datang. Kata awak demam. Kan? Jom. Jom kita pergi klinik. Sayangnya pasal nampak tu. Dia pun dengan demam-demam pakai jaket. Sebenarnya bukan demam sangat pun. Kan? Tapi manja, perempuan standard tu. Naiklah kita pun kan, pergi klinik 24 jam. Bang, mahal bayar tu. Kan? Bayar. Kan? Dapat ubat Panadol dia pun. Kan? Dengan antibiotik itu je. Kan? Habis tu bawa pergi makan. Makan apa? Sunny Char Kway Teow. Sebelum korang kenal Sunny Char Kway Teow, saya dah kenal dah. Sunny Char Kway Teow tu dia punya tempat pertama dia dekat sebelah Bayan Baru tu, apa nama? Sunshine Square. Tu tempat pertama dia. Okay. Itu. Makan dulu.
Dah makan, hantar balik sebab saya nak tengok dia makan ubat depan mata saya. Makan ubat depan mata saya. Dia dah makan char kway teow, dah okey. Makan ubat, Panadol 2 biji, antibiotik. Okay. Lepas tu hantar balik rumah. Waktu tu dah dekat pukul 2 pagi. Okey. Sampai 2 pagi, okey, hantar, okey. Saya hantar dia saja, dia masuk balik rumah. Saya daripada Pulau Pinang, naik motor tu patah balik ke Kota Baru. Pukul 2 pagi saya patah balik, ikut ke baling-baling, naik ke Pegalau Hulu, pergi ke Grig, masuk ke itu, masuk ke situ, masuk ke hutan, tembus, sampai ke Banjaran Tiwangsa, turun ke bawah, sampai ke Bukit Bunga, sampai ke Batu Melintang, pergi Bukit Bunga, Tanah Merah, macang-macang. Sebab apa? Besok pagi, pukul 6.30 kena berbaris. Tu kerja gila. Sebab tu saya beritahu kat adik-adik, anak-anak muda sekarang ni, kan, kahwin tak kahwin pun. Kan? Jadi janganlah buat kesilapan yang kami dah buat dulu, kan. Jangan buat. Sekarang ni tenang-tenang aja. Ya betul, kami dulu mencari cinta memang susah, kan. Zaman sekarang ni putus pagi petang dah ada ganti dah, kan. Zaman kami dulu nak putus tu kena ambil keputusan seminggu. Nak putus tapi keputusannya seminggu lagi, baru boleh putus. So selama 7 hari tu dia punya feeling tu, kan, lain sikit. Dah putus pun tanya balik, betul ke kita dah putus ni? Sayang, betul ke? Fikir balik betul-betul. Tak jadi putus. Zaman sekarang tak, dia putus cinta belah pagi, petang dah ada ganti. Tu, kan. Jauh tu 300 km. Tak, bukan 300, dia dekat 400 km. Lebih. Saya tahu lah. Saya kira tu. Kan. Zaman lah ni tak ada putus, dah ada lain lah. Okay. Itu baru satu. Belum cerita lagi tembus sampai ke Mentakap tu. Mentakap ke Teriang tu. Kan. Tu kerja gila tu. Jangan, zaman sekarang ni utamakanlah keluarga. Kan? Jangan utamakan cinta. Sebab kami dah lalui dah zaman-zaman tu. Tak ke mana perginya. Tu terang saya beritahu. Utamakan keluarga. Family come first. Kan? Kalau nak cerita, belum sabar lagi. Okey. Awet Russian tuan. 4 tahun tu. Okey, dah cukup. Laman, hati kau keras, Roy. Ayolah. Okey, 10 minit lagi. Last. Siapa cakap buaya red? Mentakap hadir. Saya naga lah. Tak main buaya-buaya. Naga lah. Naga betul. Kan? Buaya selekeh. Tahu kita. Kan? Lepas tu naga orang cari. Buaya orang tak cari. Betul tak? Orang tercari-cari siapakah naga? Di manakah naga? Apa kelebihan naga? Itu orang tu naga. Buaya, orang tak cari buaya. Buang masa je buaya. Orang bunuh lagi ada. Kan? Orang menyampah. Tutup manusia tuan. Tak boleh. Tak boleh. Nah, Tasik Cini jumpa dengan naga jerai. Tahu tak apa? Buaya tak pilih bangkai tuan, itulah. Tuan pengalaman jumpa gajah. Jumpa gajah saya dah ceritakan yang saya kena kepung gajah tu. Itu sebab mulut. Kena kepung, ambil kau.
4 jam saya cerita dah tu. Banyak kali lah saya cerita tu. Kan? Rusia kat tuan, okey 4 tahun dah. Pengalaman dengan Tok Mat tuan. Awet Rusia tak cerita lagi tuan. Orang Rusia macam mana boleh kenal? Share sikit. Tak boleh. Rusia je minat ramai ni. Ui, tak boleh. Kan? Tanya bini saya, dia tahu. Hurrah! Kalau tak Rusia, sabarlah. Okeylah, jomlah kita. Masa tu rehat. Jom lah, kat pukul 3 dah ni. Last minum. Terima kasih yang bersama saya malam ni. Terima kasih yang bagi gift ke korang lupa bagi gift? Sembang punya sembang, korang lupa bagi gift kat saya nah. Tak minta pun. Saja aja. Bosnia dengan Lubnan mana lagi cantik tuan? Tak tahu, saya tak pergi Bosnia, tapi orang kata kalau dia orang kat Bosnia. Dekat Bosnia tu dulu dia orang bagi apa? Dia orang bagi biskut, rokok dengan coklat. Kesian, kesan peperangan. Teruk cakap tu orang. Orang sanggup jual diri hanya kerana sekeping coklat. Itulah Bosnia. Tanyalah siapa yang pergi Bosnia dulu. Okay. Diorang sanggup jual diri tu, jual maruah dengan harga sekotak rokok, sekeping coklat. Terima kasih bagi gift ni, terima kasih. Okay. Sekeping coklat sepasang stokin. Betul-betul. Sebab itu bila diorang dah, tapi yang lagi sedihnya, korang sedar tak apa yang berlaku sekarang? Korang cuba yang ada ni, nanti lepas saya live nanti anda cari maklumat tentang keadaan Bosnia terkini. Anda dapati agama mereka hanya tinggal nama. Agama Islam di sana hanya tinggal nama. Majority hanya tinggal nama je, tapi hidup dia semua dah jadi bukan Islam lah. Itulah kesan perang. Sebab tu bila orang tanya, tuan kenapa kita tak itu, kita tak ini. Guys, perang bukan benda yang indah tau. Sepatut kesan dia sangat-sangat buruk tau. Terang saya beritahu. Tak ada yang indah. Kita ni tak perang tau. Kita baru dijajah pun, kesan penjajah tu sampai sekarang rasa. Dah 60 tahun. Anda faham tak maksud tu? Kita ni bukan negara yang berperang. Kita adalah negara yang dijajah. Kesan jajah tu pun berada dekat kita sampai 60 tahun. Berada dalam kita punya perlembagaan, berada dalam semua benda kehidupan kita. Apa lagi perang? Kesan dia buruk, guys. Sangat buruk. Story girlfriend Rusia sikit, tak boleh lah. Dia terbaik. Antara yang terbaik, dia lah yang terbaik. Dalam semua segi. Terbaik. Bijak, cerdik, cantik, banyak skill, baik. Saya pun tak tahu nak cakap apa. Kenapa putus tuan? Engkaulah sekuntum bunga sakura, mekarmu di tempat indah nan dingin, dan aku bagaikan padang pasir di gurun Sahara. Oh, panas dan kering, tiada apa nak ku bangga. Keluar lagu lah pukul 3 pagi.
Oh, lagu Isabella. Isabella adalah... Masaklah tuan pagi nanti. Korang ni, kalau kita hidup sebagai lelaki, kalau kita tak kena bebel, hidup kita tak lengkap, guys. Saya setiap hari saya mencari masalah dengan bini saya. Kalau saya tak ada benda, dia tak bebel saya ada benda macam tak lengkap. Macam aku ni dah tak diperlukan dalam hidup. Okey. Tu. Betul. Kan? Dia kalau nak bergaduh, ni mesti ada teman gaduh. Gaduh. Sebab tu siapa nak jadi girlfriend saya pun kena tahan. Sebab kerja hobi terbaru saya adalah cari gaduh. Sebab kalau tak ada gaduh, dia tak ada seronok. Tapi taklah gaduh teruk-teruk, gaduh sikit-sikit. Kan? Oh, terima kasih Mr. Maman. Tuan, apa pendapat tuan tentang ketum metal? Ketum metal tu apa tu? Tak dengar cerita Rusia tidur tak pejam dapat malam tuan. Iyalah tu. Tuan boleh listkan top 5 askar paling padu dalam dunia mengikut pendapat tuan. Okey, saya bagi. Yang pertama sekali, British SAS. Yang sama level dengan dia, yang saya akan letakkan nombor 2 adalah Alpha Group. Russia. Dia macam ni lah, kalau kita nak sebut top 5 ni, kita tak letak 1, 2, 3, 4, 5. Kita kena bagi tahu bahawa 5-5 ni berada dalam grup yang sama. Dalam satu level yang sama. Kalau macam tu saya boleh cakap. Kalau kita kata, yang ni nombor 1, nombor 2, nombor 3, tak. Ini bukan pertandingan. Ini bukan pertandingan. Sebab bila mereka berlaku apa-apa, dia hasil mission tu akan membuatkan sesuatu tu bagus tak bagus. Okay. Alpha Group, Russia, US Ranger. US Ranger tu pekat. Green Beret Ranger tu pekat. France Legionnaire boleh tahan sebab dia expedition unit juga. British SS. Kalau British SS, Jerman dia punya special force dia dengan dia punya tu bukan tak hebat sebab dia ada lagi negara macam Poland pun bagus, Sweden pun bagus sekeliling tu. Tapi kalau Arctic Warfare kita boleh katalah Sweden. Kita tengok juga. Story awet Rusia tak habis-habis awet Rusia. Malaysia dia macam ni, kita kena tengok kebolehan dia persegi keadaan muka bumi. Kalau kita sebut tentang counter insurgency warfare ataupun jungle warfare, guerrilla warfare, dia tentera lain. Kalau bagi Arctic warfare ke macam tu, tapi kalau dalam special op dalam SEAL apa sea air land ni, ya betul, US Navy SEAL tu pekat. Tu pekat, kerah. Tu memang kerah. Tu memang kerah. Kalau daripada segi negara-negara Islam, tentera Mesir punya special force boleh tahan. Boleh tahan. Arab tak adalah. Ada UAE. Yang lain tu tak adalah. Tu sekadar ada je. Turki. Turki boleh. Tapi Turki ni lebih kepada peperangan ni. Peperangan terbuka. Maksud dia conventional warfare. Dia punya kita panggil desert warfare. Desert warfare ni okey. Turki dia dari sisi teknologi dia punya special force dia tak menyerlah, tapi dia punya ni lah, intel dia menyelah. Turki. Okay. Intelligence dia punya perisikan dia itu menyerlah.
Iraq jahanam bang. Sebab tu kita kena tengok bila orang sebut tentera mana yang bagus, kita kena tengok dia peperangan jenis apa yang dia duduk pasal dia muka bumi. Kalau macam sebagai contoh je, kalau bahagian mountain bahagian mountain warfare ni tak banyak negara tu yang boleh buat tu. Negara kita tak ada kekuatan tu. Indonesia tak ada kekuatan tu. Kan dia mountain warfare ni betul-betul main gunung, termasuk artileri dia, termasuk dia main kan, macam Gurkha kita cakap tadi tu dia. Korea Utara bagus tak tuan? Dia negara yang ditekan, dia akan jadi negara yang bagus. Anda kena faham dia adalah sebuah negara yang ditekan, sentiasa ditekan. Jadi orang yang sifat manusia bila ditekan, dia akan bertambah bagus. Sebab itu anda tengok North Korea, walaupun macam-macam orang cakap pada tu, tapi kena ingat mereka adalah negara yang 24 jam ditekan. So mereka lebih bagus daripada orang lain. Kena ingat tu je. Okay, kena ingat tu je. So jangan pandang rendah North Korea. Tak. Sebab tu dia boleh menyusup negara-negara merata, termasuk Malaysia. Dia boleh menyusup, dia boleh bertukar, dia boleh itu. Dia dalam tekanan tertekan. Sentiasa dalam tekanan. Sebab tu dia boleh main. Kita kata dia tak canggih, tapi hackers paling ramai kat dia. Punyalah ramai hackers, bijak-bijak, terror-terror pula tu. Ni. Kita kata apalah negara Korea ni tak canggih lah, apalah itulah. Jangan tengok TV banyak sangat bang. Kena tengok fakta. Kalau tak canggih, mana datang dia punya negara senjata nuklear tu? Berlambak pula tu. Kita yang kononnya canggih. Kita yang konon canggih. Senjata nuklear pun tak ada. Okay. So, fikirlah. Okay. Kita kena tengok. Daripada segi apa? Korea Selatan tuan, anak saya. Dia tak ada Amerika, dia terbalik Korea Selatan diberi kelebihan apabila dia ada backup abang dia. Abang dia siapa Amerika. Tak ada Amerika lari balik, dia pun goyang, menggigil dia. Dia sendiri tak boleh. Fakta Okay. Hamas, Hamas kata apalah, terbaik. China sekarang adalah negara besar dunia sekarang ni. Negara dah boleh potong Amerika dah. Singapura adik China kata, Singapura adik Amerika lah. Adik dia Amerika, sepupu dia Israel. Tuan apa khabar Syira ni tuan? Syira. Ingat. Abang baik, alhamdulillah. Sorry kalau saya tak baca komen-komen saya baca pas sekali lalu Taliban sama. So, tapi kelebihan Taliban adalah dalam hati mereka, iman. Askar Malaysia power tak bab perang cyber? Askar kita tak terlatih bab tu. Kita tak ada bab-bab tu sangat. Kan? Kita tak ada unit yang khas. Contoh satu battalion khas untuk cyber. Kita tak ada. Kita baru nak melangkah sikit. Keutamaan kita kepada benda lain.
Tuan cakap kalau jumpa musuh senyum. Senyum? Senyum lah. Apa yang boleh dibanggakan dengan tentera kita, tuan? Oh, tadi sembang panjang lah tadi. So far, jujur saya beritahu tak ada apa. Kalau maksudnya daripada segi peralatan ke kecanggihan ke apa ke, tak ada. Kita tak ada. Yang ada semangat. Yang ada semangat. Kalau itulah tinggal. Kalau semangat tu pun tak ada, saya tak tahulah nak kata apa. Dan semangat, hati kental, jiwa, itu ada. Itu Alhamdulillah. Itu kita boleh banggakan. Kalau dari segi peralatan, persiapan semua tu memang biasa-biasa sajalah. Tentera bawang pun kita perlu bangga. Koyak. Tuan, Jepun ada tentera tak, tuan? Ada. Dulu Jepun, terima kasih saudara Jais. Dulu Jepun ni selepas Perang Dunia Kedua, dia memang tak boleh ada tentera kecuali bawah Amerika. Sehingga sekarang pun. Sebab itu Jepun sekarang dipanggil JDF, Jepun Defense Force. Dia bukan Jepun Army. Dia ditubuhkan untuk mempertahankan negara dia. Dia nak beli senjata, dia nak beli kereta, dia nak beli kapal, semua kena minta izin dan juga persetujuan daripada Amerika. Okay? Dia nak kena ada itu, semua Amerika nak kena sign. Itulah akibat daripada perang. Okay? Bila kalah perang, orang yang tu kau kena ikut cakap. Macam tu. Okay? Dia ada tentera, tapi tentera dia untuk menjaga keselamatan dia saja. Dia tidak lagi ada kebolehan untuk menyerang orang. Okay? Macam dulu tentera Jepun kan sangat-sangat kuat pada 1940 sampai dia boleh keluar daripada negara dia dan menyerang negara-negara lain. Berbelas negara dia boleh serang. Okay? Tapi dengarnya pasal teknologi senjata mereka advance, tak ada nak advance je. Standard je kalau untuk Special Forces. Macam kes Jerman jugalah Jepun. Betul. Betul ke Jepun adalah sekutu tu? Saya tak tahu. Saya tak berani cakap. Betul. Saya tak ada fakta dengan data mengenai Turki Osmaniyah dengan Jepun. Last kali 400k guys. Tak apa. Terima kasih dah, pukul 3 dah lenguh dah nak tap screen. British dan US mana lagi kuat? Mereka ni kuasa veto. Kena ingat betul-betul Walaupun tentera mereka tak kuat, katakanlah tentera mereka jadi lemah sekalipun, mereka tetap ada kuasa veto dekat PBB. Itulah masalahnya. Dua-dua tu. Okay? Itulah masalahnya. Jadi soalannya, perlu ke kita nak ikut semua benda yang PBB cakap? Kat situ. Okay? Indonesia tu, kenapa ke Indonesia? Indonesia bagus buat. Apa tu veto? Veto tu adalah kalau orang semua angkat tangan, tak bersetuju, dia seorang yang kata bersetuju, semua kena ikut dia. Tu veto. Okay? Ada 50 negara angkat tangan, tak bersetuju. Amerika seorang yang angkat tangan. Dia kena guna kuasa veto dia. Kan? So yang 50 angkat tangan semua terbatal. Kena ikut apa yang dia nak. Okay? Sebab tu kata PBB ni mana ada keadilan? Mana ada keadilan? Tengok apa berlaku baru ni sudah. Waalaikumsalam. Mustaqim sibuk dengan web Rusia ni. Penutup tuan live baca apa ni?
Baca doa tuan, semoga manfaat kepada semua orang, insyaAllah, insyaAllah. Indonesia bagus tak? Bagus. Bagus. Lasak, keras. Dan sangat-sangat sayang pada tanah air. Cakap tu terang. Cerita tentang Tun M. Ayalah. Tuan nampak kurus sekarang tak macam dulu. Filter ke kot? Kan? Tuan cerita sikit pasal Senoi Prague. Saya tak tahu sangat. Saya tak pernah beroperasi dengan mereka. Tak pernah ada latihan dengan mereka. Cuma saya tahu mereka adalah yang skill. Yalah, luar hutan kan? Banyak skill yang mereka ada. Cantik beli baju kat mana tuan? Ni baju ni bukan saya beli. Baju ni dihadiahkan. Hadiah daripada pengarah Johor Port. Pelabuhan Johor. Beliau datang jumpa saya tahun 2020. Dia beli baju ni, saya original ni. Rugby 7 ni kan. All black. Original. Saya cek harga lebih kurang 800. Kita tak ada duit. Kan? Alhamdulillah. Tapi dia memang baik hati lah. Saya punya follower tu. Dia bagi. Original. Memang tak koyak ni. Ni memang untuk rugby punya. Tarik pun payah koyak lah. Saya berbagi tuan select tadi. Apa nama? Dia pengarah Pelabuhan Johor. Johor Port. Waktu tu saya baru aktif dalam dekat buat live dengan PKP. Baru aktif ya tahun 2020. Kan, jadi waktu elok-elok PKP buka yang boleh rentas sempadan tu, beliau buat mohonan, beliau datang daripada Johor Bahru tu dengan isteri. Naik Alphard. Datang daripada Johor Bahru ke Kedah, ke Gurun. Dia bagi saya ni, lepas tu dia hadiah saya ni, lepas tu adalah hadiah-hadiah lain dia bagi. Saya tak minta, saya tak kenal pun. Lepas tu dia bagi kepada saudara Hazri yang meninggal dunia tu, yang alim tu, macam Tok Wali. Dia bagi macam-macam. Beliau banyak buat baik, banyak buat kebaikan. Awet Rusia tuan last? No. Kan? Apa pendapat tuan tentang Singapura? Setuju tak bekas-bekas jeneral yang lebih arif isu-isu menjawab jawatan? Betul. Setuju tak tuan bekas-bekas jeneral yang lebih yang arif isu-isu ni menjawab Menteri Pertahanan? Memang saya setuju. Memang setuju. Tapi jangan cari jeneral yang jenis kaki bodek-bodek, tak mahu dia. Tak jadi. Dia kena yang perangai hang jebat. Kalau jenis kaki-kaki bodek waktu dia kerja dia dulu, kaki dia bodek, bodek menteri, bodek apa semua tu, tak payah. Dia jadi Menteri Pertahanan memang rosak je. Tak ada beza dengan orang politik. Kena cari yang bekas tentera ke, bekas jeneral ke, yang perangai macam hang jebat. Betul-betul, tak betul, tak betul. Macam tu je. Tak ada masa nak bodek-bodek. Cakap ya, lurus je. Kan? Dapat je tu okey lah. Kalau tak dapat, tak payah. Kan? Okay. Dia kena tegak je. Dia samalah kalau jadi menteri apa ni, jadi ketua polis ke, dia kata panglima angkatan tentera ke, jangan ada ikut dekat menteri tu. Menteri tengok baru ni bertukar lagi. Betul, tak sampai setahun. Spender pun tak kering lagi, tempat duduk pun tak panas lagi. Apa polisi pun tak sempat buat lagi. Dah bertukar. Yang kita ni dah cium-cium nak baik-baik tu. Masa nak baik-baik kan. Buang masa je nak baik-baik ni. Kan? Baik-baik dengan menteri-menteri tu buat apa? Kan? Kita hormat dia sudah. Oh, you menteri baru. Okay, welcome. Welcome. Okay, menteri, ni keperluan daripada kami. Sekian. Ini projek yang kami perlu buatkan. Sekian. Kami perlukan support daripada menteri untuk dibawa kepada parlimen. Ialah sekian. Itu je.
Tak payahlah nak bodek menteri tu macam mana punya, tak payah. Buang masa je. Betul tak? Okay? Dia bukan tahu pasal kehidupan tu betul. Orang beruniform kan? Jomlah. 3:30. Nah, 3:20 dah ni. Boleh saya endkan live? Okay? Cukup dah tu. Lama dah tu. Tak habis-habis Rusia. Okay, jom kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alah, esok lusa pula dah. Semua nak suruh sambung pukul 4 pagi tu. Cukup. Terima kasih.